Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma amin. Yang dikasihi Tuan Haji Mahmuzi, pengurus Kompleks SIG, keluarga besar SIG, seterusnya muslimin dan muslimat, jemaah SIG yang istiqamah menghadirkan diri dalam kuliah duha di dataran SIG pada setiap hari Jumaat. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Jumaat yang penuh berkat, penghulu segala hari. Tidak ada matahari yang lebih baik dari matahari yang terbit pada pagi Jumaat. Pagi yang baik cuacanya di dalam bulan Sya'ban yang sedang meniti nisfunya. Kita dipertemukan sekali lagi dengan rahmat Allah jua. Alhamdulillah, saya dapat kembali bersama menyambung kuliah. Pada bulan lepas waktu yang sama, saya sedang berada di rumah, bercuti daripada kerja 30 hari, cemuih yang amat. Tuan-tuan, lama saya semayang atas kursi, Allah bagi rasa belaka. Sebenarnya baru sedikit daripada ujiannya. Penyakit, bila kita ditimpakan sesuatu dari penyakit, itu penebus dosa. Kita kena sabar dan kita kena redha. Saya tak pernah sangka, kata saya diserang appendix yang sudah kronik. Doktor pakar di KMC yang buat pembedahan pada saya, dia kata hanya Tuhan, dia ni bukan Islam, dia kata Tuhan bagi jadi satu selaput yang lindung bungkus saya punya appendix yang sudah berselerak. Dia sudah menanah, dia sudah ada infection daripada salur besar, usus besar, dan daripada dia tebuk lubang, dia terpaksa buka panjang 7.5
dan 3 hari kemudian setelah dijahit, Allah Ta'ala takdirkan dia pecah. Saya mendapat nikmat rasa macam mana dibedah hidup-hidup. Waktu kali pertama bedah tak rasa apa, pasal masuk dalam bilik pembedahan, dia bagi bius, bilang 1, 2, 3, 5, tak dan 10. Muka doktor yang nak bedah saya tak dan tengok, saya sudah hilang. Sedang-sedang mati duduk atas katil. Tapi bila bedah kali kedua di bilik rawatan itu tanpa ubat bius. Pasal apa? Pasal dia nak tahu sakit duduk di mana. Bila kita sakit, dekat situ kuman banyak. Kalau dia bius, sakit tak ada, dia tak rasa, kita tak rasa, dia pun nak cari tang mana banyak kuman. Jadi dia perak gunting. Saya disuruh tarik nafas kuat-kuat dalam-dalam. Saya baca, saya terbayang adik-beradik di Palestin yang mereka itu kena peluru, kena bedah tanpa ubat bius. Jadi Tuhan bagi saya rasa. Saya baru rasa sedikit daripada yang dirasai oleh kaum wanita, ibu-ibu yang melahirkan anak melalui proses pembedahan. 7.5 pendek saja. Mereka lagi panjang. Cuma sebulan nikmat duduk tengok binatang tu. Dia duduk terbuka. Tanya pasal apa tak mau jahit balik. Tak boleh, dia nanti bagi daging tumbuh sendiri. You have to cut your sugar. Sebab saya kencing manis. Ada kencing manis kan? Jangan risau. Kencing manis boleh masuk syurga. Kencing kawan tak boleh. Nah, jangan kencing kawan. Jadi dia bubuh kain tu, gos tu duduk dalam. Dia tarik keluar hari-hari pi, dia nanti tarik, dia bubuh balik. Dia tutup. Duduk tunggu, duduk naik, dia nak naik. Ya Rahman, Ya Rahim. Sabar, tuan-tuan. Rindunya nak semayang macam biasa. Allah bagi rasa macam mana semayang, duduk, tak boleh letak dahi di atas tempat sujud sebab terkapit perut ni. Alhamdulillah, 4 hari yang sudah, lebih kurang 5 hari sudah dibuang. Tidak ni duk tutup, duk kena cuci, tuan-tuan. Saya pun duk fikir, nak main langkawi ke dah, tuan-tuan. Tapi ku rindu padamu, ku datang juga. Tuan-tuan, hari ni hari Jumaat. Saya dah sebut tadi di Al-Hana sikit, semalam pun saya sebut sikit di Masjid Aisyah berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ni satu bulan yang Nabi kata yaghfulun nas, yaghfulu anhu katsirun minan nas, ay yaghfulun nasu anhu. Ghaflah manusia, mereka itu tak ambil berat, mereka itu tak ambil peduli tentang bulan ini yang terletak baina Rajabin wa Ramadan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pasal apa dia tak ambil peduli Sya'ban? Sebab Rajab itu adalah bulan di mana ia jadi satu bulan dari bulan-bulan haram. Ramai orang buat ibadat, buat kebajikan, bulan haram, digandakan amalan pahalanya. Bulan Ramadan, ya tentu sekali, kita dah tak sampai 20 hari nak jumpa Ramadan kan. Lagilah bulan itu bulan gandaan, itu penghulu segala bulan. Tetapi Sya'ban orang tak apa nak ambil kisah. Sedangkan Nabi kata bulan Sya'ban ini turfa'u fihil a'mal ila Allah Azza wa Jalla. Diangkat amalan di bulan Sya'ban ini ke sisi Allah. Sehingga Nabi kata wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka ketika mana amalan aku diangkat, aku sedang berpuasa. Pasal apa Nabi pilih berpuasa? Sebab puasa ibadatnya sama sekali tidak serupa dengan semua ibadat yang lain. Bahkan puasa itu satu ibadat yang rahsia, sulit. Seorang yang duduk di sebelah seorang yang lain tak tahu dia puasa ke tak puasa. Bahkan sampai duduk dalam satu rumah, tidur satu bilik, kita tak tahu pun dia ni puasa sungguh kah? Betul-betul kah dia ni puasa? Tak tahu. Sebab
Kalau ibadat lain semayang, nampak dia duduk tungin terbalik, dia ni semayang, dia ni semayang. Kalau pergi haji, pergi Mekah, lagi nampak terbang pergi sana. No? Kalau kita bayar zakat, kita melibatkan asnaf, kita melibatkan pihak-pihak, pergi pejabat zakat, amil ke, kita pergi. Tapi kalau kita puasa, tak tahu. Orang soleh dulu, bila dia nak berpergian, nak keluar pergi kerja, bini dia sedia makan, dia tak makan syok. Bini dia sudah sedia makan, dia kata, abang, ini makanan untuk abang makan di pejabat. Zaman dulu ni cerita orang soleh. Dia pun ambil bekal, dia pergi bekerja, dia bawa bekal dia, dia sampai tengah jalan, dia jumpa orang miskin, orang paket, dia bagi, dia puasa. Nampak tak? Jadi puasa ni rahsia. Ada orang pergi main badminton, bulan puasa, bulan tak puasa, dia puasa, orang lain tak puasa, selalu duk bawa botol air, hari tu tak bawa botol air, orang lupa ke, dia sengap tak abang apa, dia main macam orang lain yang tak puasa tu main. Beza dia tak minum dia. Nampak tak? Ayah-ayah kita dulu duk pergi ke laut, duk pergi ke bendang, duk buat aktiviti untuk cari rezeki, cari makan. Bulan puasa macam biasa, padahal mereka sedang berpuasa. Dia sulit. Satu. Yang kedua, kenapa puasa? Kerana puasa itu mengambil masa yang panjang, daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Masa tengah ibadat, ada ibadat. Tidak? Maknanya bila berpuasalah seorang itu daripada terbit fajar, dia akan semayang subuh dalam keadaan berpuasa, dia semayang sunat dalam keadaan berpuasa duhanya, dia semayang qabliyah ba'diyahnya, dia semayang zuhurnya, dia semayang asarnya, dia baca Qurannya, dia sedekah jariahnya, dia buat baiknya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Semua ni ibadat dalam ibadat. Boleh nampak? Kita kata subhanallah, 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 bertasbih, alhamdulillah, bertahmid, Allahu akbar, bertakbir. Kita tak puasa, sama ke dengan orang tu puasa? Tak sama. Jadi puasa itu istimewa. Nampak tuan-tuan? Siapa-siapa puasa, Nabi kata, pada jalan Allah, yakni kerana Allah, fully suci hatinya, Allah jauhkan dia dengan sehari dia puasa itu daripada neraka jahanam 100 tahun. Ada riwayat sahih yang lain, dia kata 70 tahun sehari. Yauman fi sabilillah, satu hari je dia puasa pada jalan Allah. Jadi puasa ni istimewa. Lalu Nabi memilih untuk berpuasa. Nanti kita akan cakap tentang hukum puasa itu kemudian. Tapi yang saya nak sebutnya, pada malam yang akan datang ini, malam ni malam Sabtu, malam Ahad, kita akan jumpa dengan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Memang ada pertikaian. Ada satu kumpulan, mereka ini kata bid'ah. Mereka kata bid'ah. Kita duk baca Yasin apa semua, kita nanti mangkit sepertiga malam, kita apa semua ni, dia kata bid'ah. Kita nak kata kat mereka, hampa nak kata bid'ah, ikut hampa. Kita nak kata kalau ia bid'ah sekalipun, ia tetap bid'atun hasanah. Saya nak baca, sebab benda ni dirakam, yang boleh ditonton. Saya nak baca satu jawapan yang pernah dijawab oleh Fadilatu Syekh Mufti Mesir ketika itu, iaitu Profesor Dr. Ali Jumaah. Dalam fatwa Mufti Mesir, Syekh Muhammad Ali Jumaah ditanya tentang hukum baca Yasin dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, termasuk dalam tu. Dalam soalannya dia tanya, apa hukum orang tu semayang, doa dan beribadah pada malam nisfu Sya'ban, dan kemudian seterusnya dia berpuasa pada siang harinya. Makna malam Ahad tu dia buat baca Yasin atau dia buat qiyamul lail. Nampak tak? Lepas tu duk esok dia puasa.
Apa hukum? Maka kata Syekh Muhammad Ali Jumaah, duk ada sampai kelar lagi. No? Wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Allahumma amin. Syekh Muhammad Ali Jumaah hafizahullah, dia kata malam nisfu Sya'ban itu adalah merupakan malam yang barakah. Statement tu cukup jelas. Malam nisfu Sya'ban, malam yang barakah. Maknanya malam bukan malam biasa. Malam berkat artinya malam itu bukan malam biasa. Maka bila disebut bukan malam biasa, ia malam luar biasa. Betul tak? Tuan-tuan. Terdapat sebilangan besar dalil yang menyebut tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata dia saling menguatkan di antara satu sama lain, serta mengangkat hadis-hadis tersebut ke darjat hadis hasan dan kuat dari segi hukumnya. Maknanya walaupun asalnya mungkin ada hadis itu dhaif, ya, ada hadis satu lagi hasan, nah, saling menyokong hadis dhaif yang lain. Banyak hadis-hadis itu membuatkan kumpulan hadis itu telah menjadi kuat. Maka kata Syekh Ali Jumaah, mengambil berat terhadap malam nisfu Sya'ban serta menghidupkan malamnya adalah sebahagian daripada agama yang tidak ada keraguan padanya. Maknanya sebahagian ajaran agama kita. Pok nak petikai, biar petikai dia. Tang kita ni, kita pegang bahawa dia ajaran agama kita dan benda ni sepatutnya tidak ada keraguan. Maka kata dia, adapun keraguan yang timbul adalah disebabkan pandangan terhadap hadis-hadis yang barangkali hukumnya dhaif yang menceritakan tentang kelebihan malam tersebut. Kita tahu kan, ada setengah para asatizah yang mereka tak pegang hadis dhaif. Dhaif pun dia betul lah. Sedangkan hadis dhaif ini telah bersetuju para ulama bahawa ia boleh diamalkan dalam fadailul amal, seperti yang dipegang oleh Al-Imam Nawawi dan beberapa imam yang lain. Kita ni siapa? Jadi hadis itu dhaif, maknanya dia tak cukup syarat jadi sahih, tapi dia ada sebahagian besar syarat sahih, tapi dia dhaif. Dhaif boleh diamalkan untuk fadailul amal. Baik, dia bawa mai satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara hadis yang cerita tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, kita nak baca ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtun nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fa kharajtu atlubuhu fa idza huwa bil baqi'i rafi'un ra'sahu ila as-sama' faqala ya Aisyah akunti takhafina an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu qalat qad qultu wa ma bi dzalika walakinni zanantu annaka ataita ba'da nisaika faqal inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila as-sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kal rawahu Tirmizi wa Ibn Majah wa Ahmad. Hadis ni daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku telah kehilangan Nabi SAW pada satu malam. Giliak malam di rumah Aisyah. Rumah lain Nabi tak pergi. Tapi memang perempuan dia jenis tu. Siti Aisyah dia jaga-jaga gagau-gagau belah tepi Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada tu dalam kepala dia apa? Dalam kepala dia Nabi pergi rumah isteri lain. Kalau Siti Aisyah pula betul kita
Macam mana agak-agak. Jadi nak abang kata menasabah lah. Kalau gagau tak ada tu dandan, dia cari, dia pukul telefon dia. Siti Aisyah pun cari tuan-tuan ni. Cari. Tengoklah. Dia kata, Siti Aisyah kata, bila aku jaga-jaga, aku dapati faqadtu ni aku kehilangan. Faqada, aku telah kehilangan. Faqadtu, ku kehilangan Nabi. Tengah duk lena terjaga, jaga-jaga Nabi tak ada. Fa kharajtu atlubuhu, maka aku keluar daripada rumahku dan aku mencari-carinya. Fa idza huwa bil baqi', tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi. Ketika itu Nabi sedang berada di Baqi'. Baqi' mana berada di kawasan perkuburan Baqi'. Rafi'un ra'sahu ila sama', ketika itu Nabi sedang mendongak kepalanya ke langit. Lalu baginda kemudian sedang Aisyah mai, dia pun berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, akunti takhafin an yahifallahu alaiki wa rasuluh?" Adakah kamu takut Allah dan Rasulnya buat zalim ke atas kamu? Buat zalim tu makna, Aisyah ingat abang pergi rumah bini lain ke? Abang buat zalim Aisyah ke? Itu maksud dia. Pasal apa? Suami tak boleh kalau kita di rumah, stik rumah tu orang tu kecuali kita terpaksa. Nabi pernah berlaku, Nabi terpaksa berada di rumah isteri lain, Nabi akan pergi ke rumah setiap isteri. Pasal apa? Itu keadilan. Kemudian kata Aisyah, qad qultu wa ma bidzalika, bukan demikian sangkaanku, tapi aku menjangkakan kamu telah pergi kepada sebahagian daripada isteri-isteri kamu atas perkara mustahak itulah, lalu aku ingin mendapat kepastian. Jadi Aisyah pun cover lah. Dia kata takkanlah nak kata Allah dan Rasul buat zalim. Macam tu. Kan Nabi kata, Aisyah, kamu ingat Allah dan Rasulnya buat zalim kat kamu ke? Tak, bukanlah begitu. Tapi cik bimbang lah kot abang pergi rumah. Lagu tu, faham? Lalu Nabi pun bersabda, kata Nabi, Inna Allah Ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila samai dunia. Nabi pun habaq dekat Aisyah, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah turunkan malaikatnya dengan perintahnya pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Malaikat-malaikat Allah, rahmat Allah turun sampai ke langit dunia ni. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalb. Lalu Allah mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu yang terdapat pada kambing-kambing yang dipelihara oleh Bani Kalb. Bani Kalb ni satu keturunan suku kaum yang banyak projek belah kambing. Nabi kata malam nisfu Sya'ban Allah ampunkan dosa umat ini lebih banyak daripada bulu-bulu kambing yang dibelah oleh mereka tu. Jadi istimewa tak malam ni? Istimewa. Luar biasa tak malam nisfu Sya'ban? Luar biasa. Kalau tidak tentu Nabi tak habaq begitu. Tuan-tuan, dalam hadis an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin, rawahu Tabrani wa sahahahu Ibnu Hibban. Kemudian Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah bawa mai lagi satu hadis yang sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, yattali'ullahu, Allah Ta'ala memandang pada malam nisfu Sya'ban, jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah menilik, Allah memandang semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, maka Allah perkenan untuk ampunkan semua makhluknya itu, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali yang tidak diampunkan adalah dosa orang yang musyrik, yakni yang menyekutukan Allah, dan dosa orang yang bermusuhan.
Jadi jangan musyrik, makna syirik pada Allah, duk pergi minta kepada yang lain dari Allah. Melihat, meyakini na'udzubillah bahawa yang lain itu memberi bekas. Ingat, memberi bekas bukan makhluk. Memberi bekas adalah Allah. Maksud memberi bekas apa? Memberi bekas ni maknanya memberi kesan. Kalau satu dunia ini manusianya, jinnya berpakat, kata Nabi, untuk memberi manfaat kepada kamu, Allah tak izin, tidak akan ada manfaat kamu terima. Maksudnya, kalau satu dunia ni manusia dan jin berpakat untuk memberi mudarat kepada kamu, tidak akan memberi mudarat kepada kamu, kata Nabi, melainkan apa yang diizin oleh Allah. Faham? Maknanya kita yakin. Jangan pergi duk minta dan percaya kepada ramalan-ramalan bomoh. Mintalah kepada tempatnya. Cari perawat yang merawat dengan rawatan Islam, menggunakan kaedah yang dibenarkan, ruqyah. Jangan duk pi tanya tukang tilik. Jangan, tuan-tuan. Tu dia bawa kepada syirik. Na'udzubillah. Dan yang kedua, musyahin. Orang yang tak dapat keampunan juga dipanggil asyahna. Golongan yang bermusuh-musuhan, tak boleh nak maafkan orang, tak boleh. Dia tak boleh nak balik macam biasa, nak move on sebagai seorang yang bersaudara dalam Islam. Jangan. Hari ini zaman kita hidup, bukan kata orang lain, saudara seagama dalam satu bumbung pun tak ada yang tak bertegur, tak bercakap. Dengan adik-beradik, ada yang putui adik-beradik. Ni semua golongan yang Allah tangguh. Tak ada. Kalau orang tu dia bermusuh, Allah akan tangguh sampai dia settle. Lagi dia tak settle, dia tidak akan mendapat keampunan. Ni malam keampunan tak? Malam apa ni? Malam nisfu Syaban. Allah ampunkan, tapi orang bermusuh Allah tak ampun. Kita boleh sedih. Dia kata kat kita, kita boleh merajuk, kita boleh dia main ikut tu, kita rasa tak selesa nak jumpa dia lagi, kita pergi ikut ni. Tapi lama mana? 3 hari. 3 hari mati nak. Lagu mana mengkelan kat dalam perut pun, lagu mana nak marah, lagu mana pun, 3 hari ya. La yahjuru akhahu fawqa 3 layalin la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal, yakni haram hukumnya seorang Islam berhijrah, dia pulau saudaranya lebih dari 3 malam. Tu. Ni kalau nak tunggu 3 malam tak dan. Malam ni malam Sabtu, malam esok malam Ahad. Nak tunggu pergi malam Isnin, terlepas malam Ahad. Lah settle lah. Sebenarnya orang yang bermusuh ni dia menyiksa diri dia sendiri. Siksa diri dia sendiri. Tambah kalau dia musuh dengan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Anak musuh dengan mak bapak, apa dia dapat? Mak bapak tu main bapak situ lah. Tapi anak sedang menghimpun bara-bara api. Aqli walidain ni adalah orang yang tidak dapat keampunan. Orang-orang yang terlindung daripada mendapat keampunan Allah pada malam nisfu Syaban. Dahaka doa ibu bapa. Orang yang bermusuh-musuhan dalam hidup, tak boleh nak maafkan orang, tak boleh nak move on. Tak boleh. Assalamualaikum, salam, gugur dosa, kembali bersaudara, menerima bahawa bersetuju untuk tidak bersetuju. Faham tak? Bersetuju untuk tidak bersetuju. Dia tak bersetuju dengan kita, tapi kita setuju kata dia tak setuju dengan kita. Kita move on, kita salam dengan dia, kita balik keluarga, adik-beradik, tak ada masalah apa. Jangan dia kod tu, kita kod ni. Ada tak? Sampai kelar ni, dia kod tu, adik dia kod ni. Ada satu adik dia kata, aku tak pijak dah rumah kak aku. Allahu Akbar. Kak dia panggil makan kenduri, anak makan tak pi. Tak pi. Allah, jangan. Sebab tu saya nak pesan kepada tuan-tuan, kalau orang putus dengan kita, kita jangan putus dengan dia. Dia putus dengan kita, itu habuan dia. Kita kata habuan lah mati. Habuan dia. Kita tak akan putus.
Bila dia kita jumpa, kita bagi salam. Nabi kata sil man qata'aka, sambung orang putus dengan kamu. Sambung. Nabi pun puji orang yang memulakan dengan salam. Orang yang paling baik antara kamu man yabda'u bis salam, orang yang memulakan bagi assalamualaikum, salam dengan dia salam macam tu, kita salam. Lepas itu dia tak cakap, kita tegur dia tak cakap, selesai bahagian kita dapat pahala. Dia seumpama seorang yang sedang menambah bara api untuk membakar dirinya sendiri. Wih, dahsyat tuan-tuan. Tambahlah kalau rahim, la yadkhulul jannata qati', tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Jangan. Kita orang mengaji kena ingat, bila kita mengaji, kita ni akan diuji lebih daripada orang tak mengaji. Bila kita mengaji diuji lebih pada orang tak mengaji. Setan yang hamai semua pangkat besar-besar, supaya kita ini menjadi fitnah kepada agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Habis, kita sambung lagi. Dia bawa ramai lagi hadis daripada Ali bin Abi Talib, rawahu Ibnu Majah. Dia bawa hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna allaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqul ala min mustaghfirin li fa aghfir lah, ala mustazikun fa arzuqah, ala mubtalan fa uafiyah, ala kadza hatta yatlu al fajru. Hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk saja malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban masuk dengan apa tuan-tuan? Dengan ghurubi syamsi, tenggelam matahari maghrib tu malam nisfu Sya'ban. Maka kata Nabi, faqumu lailaha, maka hendaklah kamu bangun pada malamnya. Makna qiyam kita pada malam tu. Hidupkan malam tu. Itu yang kita di tempat kita baca selepas sembahyang jemaah maghrib, kita akan baca Yasin 3 kali. Pasal apa? Pasal nak bagi nampak kata kita ihya lail, kita ini menghidupkan malam. Kan kita duk baca Yasin malam Jumaat sekali. Jadi kalau baca Yasin malam nisfu Sya'ban sekali, bukan tak boleh, nak baca surah lain pun tak apa, kan? Tapi kita baca nak ambil apa? Nak ambil tabarrukan dengan qalbul Quran, hati Quran. Kita nak ambil apa? Kita nak mendapat tawassul dengan qalbul Quran. Kita baca Yasin, baca 3 kali pasal apa? Nak bagi nampak banyak kali lah, baru nampak makna menghidupkan malam tu. Nampak tak? Faqumu lailaha wasumu naharaha, dan pada siang esoknya puasa. Sebab tu saya nak pesan siap-siap, tolong bangun awal. Memang sebahagian ulama mereka kata, sebahagian kata hidupkan malam di rumah, sebahagian kata tak ada masalah. Ada ulama-ulama yang menghidupkan malam di masjid. Jadi kita pun buat di masjid kah, di surau kah, tapi lepas tu kita balik rumah kan. Balik rumah, kunci jam bagi awal. Pasal malam itu malam luar biasa. Bangun awal, sembahyanglah. Solat tidak tentu berapa rakaat. Tidak ada nama sembahyang-sembahyang yang tertentu pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kita sembahyang macam biasa. Kita sembahyang hajat, kita sembahyang taubat, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang istikharah boleh, kita sembahyang witir, kita istighfar, kita tahmid, kita takbir, kita tahlil, kita selawat, kita baca Quran, kita munajat, minta kepada Allah, kita sedekah, kan? Nanti saya akan bagi dekat tuan-tuan, saya bagi dah dalam kita punya grup WhatsApp. Pada malam nisfu Sya'ban tu, tuan-tuan transfer malam tu, transfer, hantar, tuan-tuan boleh hantar kepada Yayasan Amal, kita boleh hantar untuk iftar Ramadan, kita boleh hantar untuk wakaf Quran, kita boleh hantar untuk wakaf telaga. Malam itu malam istimewa. Nampak tuan-tuan muslimin muslimat sekalian? Boleh. Jadi kalau hak tak ada kemudahan tu boleh bagi kat saya, nanti kita bubuh juga, saya pun akan tembak juga ke dalam akaun Yayasan Amal. Faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya ke langit dunia pada malam nisfu Syaban setelah terbenam matahari itu. Lalu Allah berkata, ala min mustaghfirin li fa'aghfiralah, siapa-siapa yang pohon keampunan kepadaku maka aku akan ampunkan dosa baginya. Ala mustarziqun fa'arzuqah, siapa-siapa yang minta rezeki kepada aku maka aku akan memberikan rezekinya. Ala mubtalan fa'afiyah, siapa-siapa yang ditimpa musibah bencana yang minta lepas dari musibah itu maka aku akan melepaskannya. Ala kaza ala kaza, ada di sana yang minta itu, yang minta ini, yang minta itu, yang minta ini, hatta yatlu al-fajru, sehingga terbit fajar. Nampak tak? Jadi malam tu sampai terbit fajar, mangkit tunggu sampai subuh, minta merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malam tu jadi sama macam malam-malam lain saja. Mudah-mudahan tuan-tuan kita pakat-pakat buat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dekat kita untuk kita memuliakan malam nisfu Syaban yang mungkin dalam ramai-ramai kita nisfu Syaban ini adalah nisfu terakhir kita, kerana Syaban nisfunya hanya ada sekali. Macam kita terlepas malam pertama bulan Rejab, itu malam yang mustajab doa. Al-Imam Syafi'i dia sebut 5 malam mustajab doa, malam Jumaat semalam, malam Hari Raya Aidilfitri, malam Hari Raya Aidil Adha, malam pertama bulan Rejab, dan malam nisfu Syaban. Jadi kita akan jumpa malam nisfu Syaban. Tengok kata Syekh Ali Jumaah, tidaklah mengapa seandainya membaca surah Yasin sebanyak 3 kali selepas sembahyang maghrib. Dia kata solat lah, saya yang terjemah sembahyang. Lepas pada sembahyang maghrib secara terang-terangan dan beramai-ramai, maknanya secara jahar. Secara jahar makna baca derah-derah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, semua pakai baca. Kita pun buat peringkat negeri sambutan malam nisfu Syaban, baca Yasin. Hal ini termasuk dalam perkara menghidupkan malam tersebut. Nampak tak? Dan perkara berkaitan dengan zikir, ruangannya adalah luas. Kita nak ingat dekat Allah, nak semayang, ingat Allah. Nak baca Quran, ingat Allah. Baca Yasin, ingat Allah. Baca Al-Mulk, ingat Allah. Bacalah surah apa pun. Tapi oleh kerana ulama itu berijtihad, kita ni orang awam biasa, kita ikutlah. Sebab Yasin itu qalbul Quran dengan fadilat dan kelebihannya yang tersendiri. Adapun mengkhususkan sebahagian daripada tempat dan waktu untuk melakukan sebahagian daripada amalan soleh secara berterusan adalah termasuk dalam perkara yang disyariatkan, selagi mana seseorang yang melakukan amalan tersebut tidak beriktikad menjadikannya sebagai pegangan bahawa perkara tersebut adalah wajib di sisi syarak yang membawa hukum berdosa sekiranya meninggalkannya. Dia buat petikai, pasal apa hangpa baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban? Ni dia faham petikai, pasal apa mengkhususkan ibadat tu pada malam nisfu Syaban? Maka Mufti Mesir pada ketika itu, Syekh Ali Jumaah, menyebut bahawa mengkhususkan pada waktu tertentu dan masa tertentu bukan satu benda salah, kecuali kalau orang tu beriktikad bahawa benda tu wajib. Adakah kita iktikad nisfu Syaban wajib? Adakah kita iktikad baca Yasin malam nisfu Syaban wajib? Dah, kita tak iktikad begitu. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyian wa rakiban, muttafaqun alaih. Hadis sahih daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, sama ada dengan berjalan ataupun menaiki tunggangan. Jadi kita sunnah kita pi berjalan hari Sabtu tu. Jadi siapa pi Madinah, dia nak dapat kelebihan yang lebih, menepati sunnah yang ditunjuk Nabi. Nabi pi ke Quba itu pada hari Sabtu, dan Nabi pi masyian, berjalan kaki, au rakiban, menunggang. Kita naik bas, betul tak? Tapi pernah tak kita jalan? Kita tak pernah jalan. Jadi ada orang jalan, ada. Hari ni kerajaan Saudi dah buat track jalan kaki daripada Masjid Nabi sampai Quba.
Jadi kita pun insya-Allah panjang umur, mudah-mudahan Tuhan bagi izin, kita pun boleh rasa jalan kaki ke Masjid Quba macam mana Nabi buat. Tapi janganlah kita yang naik bas atau kita yang jalan kaki pergi menyalahkan orang lain yang naik kuda, yang naik unta, yang naik apa, atau yang tak pergi. Sebab pergi Masjid Quba itu pada hari Sabtu yang menjadi sunnah Nabi jalan kaki atau naik tunggangan itu bukan wajib. Dia tidak wajib. Tak ada siapa pun yang i'tikad kata wajib. Gitu. Berkata Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, di dalam hadis ini walaupun berbeza jalan-jalan periwayatannya menunjukkan kepada hukum harus mengkhususkan sebahagian hari-hari untuk melakukan sebahagian daripada amalan-amalan soleh serta melakukan secara berterusan. Jadi kita duk buat sebenarnya malam nisfu Syaban kita buat malam nisfu Syaban kita buat, mengkhususkan pada malam nisfu Syaban membaca Yasin tidak salah, kecuali kita beriktikad kata ianya wajib. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, adalah disunatkan. Berkata pula Ibnu Rajab Al-Hambali, ini masih di dalam jawapan Syekh Ali Jumaah. Dia kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata dia ulama-ulama di Syam. Syam ni sebelah Palestin. Syam Yaman, bukan Yaman. Syam ni di sebelah Palestin, belah Jordan, tu semua Syam tu. Syria tu Syam. Tuan-tuan, ulama di Syam telah berselisih pandangan dalam menyifatkan cara untuk menghidupkan malam nisfu Syaban kepada dua pandangan. Ulama Syam berselisih pada dua pendapat. Yang pertama adalah disunat menghidupkan malamnya secara jemaah di masjid. Ni yang saya kata tadi. Ada sekumpulan ulama yang sunat buat di masjid. Ni kita duk buat di masjid ni lah. Kita ikut pandangan ni. Khalid Ibnu Ma'dan, Luqman Ibnu Amir dan selain daripada mereka telah memakai sebaik-baik pakaian dan mengenakan wangian serta mengenakan celak pada mata serta mendirikan malamnya dalam malam tu. Istimewa. Kita hak laki-laki lah hak pakai minyak wangi banyak-banyak ni laki-laki lah. Perempuan dia nak bunuh dia punya busuk dia sudahlah. Kita nak main masjid kita tak boleh berhias, kita tak boleh. Orang yang main masjid berhias perempuan itu orang yang tertipu. Dia jangan berhias nak pergi masjid, nak sembahyang. Dan Ishaq Ibnu Rahiyah bersepakat dengan pandangan mereka terhadap perkara tersebut dan berkata dalam masalah mendirikan malamnya dengan ibadah di masjid secara berjemaah, kata dia perkara tersebut tidaklah menjadi bid'ah. Kalam ini dinukilkan oleh Harb Al-Kirmani di dalam kitab Masailnya. Itu pandangan pertama. Apa dia? Sunat hidupkan malam di masjid. Hidupkan malam nisfu Syaban di masjid di surau. Yang kedua, kata pandangan yang kedua, sifatnya adalah makruh penghimpunan pada malamnya di masjid untuk melakukan solat serta berdoa, dan tidak makruh sekiranya seseorang itu melakukan solat secara bersendirian. Ini adalah pandangan Al-Auza'i, Imam Ahli Syam dan juga Ahli Faqih. Jadi makna pandangan ada dua, satu kata sunat, satu kata makruh. Kesimpulan, maka menghidupkan malam nisfu Syaban, kata Syekh Ali Jumaah, sama ada secara berjemaah di masjid ataupun secara bersendirian, sebagaimana sifat yang masyhur di kalangan orang ramai dan selainnya adalah perkara yang disyariatkan. Jadi nak buat sembahyang di rumah kah, nak hidupkan baca Yasin di masjid kah, atau baca Yasin di rumah kah, kedua-dua itu dalam persyariatan. Maknanya dalam syariat yang bukan bid'ah. Sebab tu dia kata dan tidaklah menjadi bid'ah, bahkan kata Syekh Ali Jumaah, dan tidaklah menjadi makruh, dengan syarat tidak menjadikan amalan tersebut sebagai satu kemestian dan kewajipan. Makna kalau kita pergi kata mesti wajib, makruh kata dia. Sekiranya amalan tersebut diwajibkan ke atas orang lain serta menghukum kepada mereka yang tidak mengikutinya dengan hukum berdosa, maka menghukumkan dengan hukum dosa itu yang menjadi bid'ah, kerana mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang menjadikannya makruh, sebagaimana pandangan para salafus soleh terhadap hukum makruh dalam menghidupkan malam nisfu Syaban. Jadi hukum
yang disebut oleh Al-Imam Al-Auza'i itu makruh, sebab kita yang buat ni mewajibkan hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Walaupun Nabi kata qumu lailaha sumu naharaha, kedua-duanya hidupkan malam, puasa siang hari di dalam nisfu Sya'ban itu bukan wajib, bukan wajib. Adapun menghidupkan malamnya sebagaimana hakikatnya pada asalnya, maka perkara tersebut adalah disyariatkan dan tidaklah menjadi makruh. Inilah yang disebut, yang saya baca sebenarnya teks yang dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Satu soalan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ali Jumaah ketika itu mufti negara Mesir. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jadi kita realitinya dah nak sampai sangat. Bila? Esok malam. Jadi di masjid kah, di surau kah, pergilah, bawalah anak-anak kita pergi. Sebab tak ramai kalau saya kata malam nanti nisfu Sya'ban, pakat impun anak beranak, anak cucu di rumah, pakat-pakat baca. Boleh? Bolehkah? Ada mungkin satu dua orang, tapi jarang-jarang mati. Nak ada keluarga yang kuat macam tu. Macam mana kita nak kuat? Kita ajak pergi masjid. Nah, tu pun bukan kekuatan penuh. Kita punya tim pun tak habis juga. Ada juga yang missing in action. Nampak turun pergi sekali dah, tahu-tahu tengok tak sampai tangga masjid. Nah, kita juga hak naik adalah seorang dua yang lekat kali dengan kita. Tak apalah. Pergi mayang jemaah maghrib lagi di masjid, surau. Lepas tu kita akan hidupkan dengan biasa. Baca Yasin 3 kali. Selalu lazimnya banyak doa yang menjadi tujuan baca Yasin. Antaranya kita minta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan. Minta, ya Allah, panjang umur dengan berkat Yasin yang aku baca ni. Ya Allah, malam nisfu Sya'ban ini, ya Allah, aku bertawassul dengan surah Yasinmu, ya Allah, Quranmu yang suci, ya Allah, tolong panjang umur aku dalam ketaatan. No? Umur kita panjang dalam ketaatan. Lepas itu kita minta matikah kita ni dalam iman. Kalau kita ni umur tak panjang, kita nak mati, tak mati pun mati. Nak suka mati pun mati, tak suka mati pun mati. Panjang pendek umur tu bukan kita punya, Tuhan punya. Jadi kita minta, ya Allah, kalau aku dah sampai masa, matikanlah aku dalam iman. Matilah dalam, kalau boleh-boleh nak mati tu, elok nak mati sebut la ilaha illallah. Tapi kalau tak dapat la ilaha illallah lebut di mulut ni, sebenarnya Tuhan ni kaya tuan-tuan. La ilaha illallah ni tak tutup mulut boleh sebut. La ilaha illallah. Orang tu duduk macam tu ya, tapi bila boleh sebut la ilaha illallah. Ha? Jangan tang ni tak ada, tang ni tak ada. Bila sebut tang ni mesti ada. Ni punca dia. Tapi bila tak sampai tang ni tetap ada. Mati dalam iman itu yang penting. Mati dalam iman yang penting. Kalau boleh hari Jumaat, tak mati hari Jumaat pun. No, kita mati dalam iman. Kita mati dalam keadaan taat perintah Allah. Nabi pun tak mati hari Jumaat, Nabi mati hari Isnin. Betul tak? Nah, tapi macam mana Nabi mati? Nabi mati dengan penuh kerinduan pada Allah. Ila rafiqil a'la, nak jumpa dengan kekasihnya yang tinggi, yang maha tinggi. Jadi kita ada orang yang rindu, yang cinta. Kalau kita rindu dan cinta, kalau kita tak mati, macam mana kita nak jumpa? Tapi orang manusia, kita semua ni kebanyakan benci mati. Sampai mati pun tak mau sebut, mati tak mau dengar, tak mau. Kau boleh nak hidup 1000 tahun lagi. Ya? Minta supaya rezeki kita, rezeki yang berkat. Ya? Ada pandangan lain pun tak apalah. Tapi bagi saya, kita hari-hari cari rezeki. Betul tak? Hari-hari dapat rezeki. Dalam Ahlus Sunnah, rezeki itu kalau haram pun dikira rezeki. Rezeki pemberian dari Allah, haram pun rezeki. Kita makin awal rezeki. No, kita pun isi masa awal sebelum subuh semayang sunat, berdoa, berzikir. Kita pergi awal masjid. Rezeki tu. Ada orang dia makin awal juga. No, dia dapat rezeki bagus dah, tapi dia makin awal, dia pergi masjid yang nampak cantik dah. Rupanya dia pergi sebelum lampu buka. Dia pergi tolong buka, bukan takat lampu, sekali dengan tabung masjid dia buka. Rezeki haram. Entah, kita tak mau. Kita nak rezeki yang halal. Rezeki yang halalan tayyiban
mubarakan. Mudah-mudahan anak-anak kita berkat, perkahwinan kita berkat, anak cucu kita berkat, pendapatan kita berkat, masa umur kita berkat, hidup kita berkat, mati kita berkat. InsyaAllah tuan-tuan. Saya nak sebut sikit sekali lagi, saya ulang apa yang saya sebut semalam di Masjid Aisyah, tadi saya sebut di Masjid Al-Hana, tentang hukum berpuasa selepas daripada nisfu Sya'ban. Hukum puasa lepas nisfu Sya'ban saya dah sebut tahun lepas, jangan bimbang, saya tak tanya. Saya dah sebut tahun lepas. Hukum puasa selepas nisfu Sya'ban, dia ada beberapa hukum puasa secara umum. Hukum puasa wajib, hukum puasa sunat, hukum puasa makruh, hukum puasa haram. Tidak? Okey. Hukum puasa yang wajib, contoh puasa Ramadan wajib. Nampak tak? Puasa qada wajib, puasa kafarah wajib, puasa nazar wajib. Boleh simpan ah? Okey, itu contoh. Sunat, asal-asal hukum puasa memang sunat. Ada sunat yang mai tiap-tiap minggu, iaitu pada Isnin dan Khamis. Isnin Khamis puasa. Pasal apa? Pasal amalan kita tiap-tiap minggu diangkat pada Isnin dan Khamis. Ada yang mai tiap-tiap tahun sekali. No, dia berulang tiap-tiap dia mai tiap-tiap bulan sekali, iaitu puasa hari Ayyamul Bid, hari-hari putih. Macam lah 11, 12, 13. No, 13, 14, 15. Okey, 13, 14, 15. Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Ayyamus Sud, hari-hari hitam, iaitu 29, 28, 29, 30. 28, 29, 30. Itu sebulan sekali. Ada yang mai setahun sekali. Setahun sekali ni macam puasa hari Arafah. Hari Arafah iaitu hari 9 Zulhijjah. Nabi kata siapa puasa 9 Zulhijjah, tebus dosa setahun sebelum, setahun selepas. Hari Arafah. Kemudian puasa pada hari 9, 10, 11 Muharram. No? Nabi kata siapa puasa hari 10 Muharram, ditebus dosa setahun. Dalam mazhab Syafi'i, sunat daripada 9 belas. Tak boleh ambil 9 dengan 10. Tak boleh ambil 10 dengan 11. Tak boleh ambil 10 saja. 10 Muharram. Kemudian puasa 6 Syawal. Kemudian puasa bulan haram, Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu sunat. Kemudian puasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Itu sunat. 9 Zulhijjah ni orang istimewa yang buat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab malam-malam 9 Zulhijjah ni dipanggil malam 10. Allah bersumpah dengan malam 10. Wal fajri wa layalin ash, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Okey. Ringkas cerita. Habis tu makruh. Puasa makruh ni adalah puasa orang yang puasa pada hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad secara bersendirian ataupun tunggal. Mana hari Jumaat semata-mata dia puasa. Dia minggu depan dia ambil hari Sabtu saja dia puasa. Minggu sekali lagi dia ambil hari Ahad saja dia puasa. Maka hukumnya makruh. Puasa tak ada masalah, tapi dapat penat saja kerana tak ada pahala. Buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Pasal apa? Pasal hari Jumaat saja tu adalah hari raya umat Islam. Sabtu tu hari raya orang Yahudi. Ahad hari raya orang Nasrani. Maka kalau nak hilangkan makruh, dikembang Khamis dengan Jumaat, Jumaat dengan Sabtu, Sabtu dengan Ahad. Kemudian puasa yang hukumnya haram. Haram ada dua. Satu haram tapi sah. Kedua haram dan tidak sah. Boleh. Haram tapi sah adalah puasa seorang isteri tanpa izin suaminya, puasa sunat. Dan puasa seorang hamba tanpa izin tuannya, itu haram tapi sah. Maknanya dia puasa dapat dosa. Kalau dia tinggal daripada berpuasa, dia dapat pahala. Abang, Tun nak puasa besok, nak puasa sunat. Oh Tun, abang outstation 2 minggu, besok abang ada projek, nak ajak Tun makan pagi awal pagi.
Nak makan tengah hari di Kuah contohnya, maka Tun tak ada alasan. Dia tak boleh kata kat lelaki dia, abang, Atun tak mau ikut abang. Orang nak buat ibadat pun tak bagi. Apa punya abang? Itu dipanggil al-bangangu, ya. Isteri yang kata kat suami dia macam tu berdosa. Puasa dia berdosa, dia kata macam tu pun berdosa. Pasal apa? Syariat menentukan isteri nak puasa sunat mesti izin suami, mesti izin daripada suami. Jadi bila dia taat suami, dia dapat pahala. Tapi kalau dia kata, abang, orang bagilah, nanti abang dapat pahala, suami dia pun mengubah fikiran, maka suami dia dapat pahala. Yang paling baik, abang, jom kita puasa sama-sama. Maka suaminya pun berpuasa sama-sama, isterinya dapat 2 pahala. Dia puasa lelaki dia pun boleh kat dia juga. Boleh faham? Nampak? Yang penting tanya suami dulu. Kemudian haram tak sah. Haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah adalah seperti puasa pada hari raya Aidilfitri, puasa pada hari raya Aidil Adha, puasa pada hari-hari tasyrik, iaitu hari 11, 12 dan 13. Raya kedua, ketiga dan keempat hari raya haji. Haram. Tak sah. Dan seterusnya haram dan tidak sah adalah puasa pada nisfu yang akhir dari bulan Sya'ban, iaitu pada 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai 30. Nisfu akhir Sya'ban, siapa puasa sunat hukumnya haram dan tidak sah. Dengar bagi perhabis, jangan berhenti tang tu je. Yang terakhir puasa hukum haram dan tidak sah adalah puasa pada hari Syak, iaitu hari yang ke-30 Sya'ban. Orang bercakap pasal tengok anak bulan tak nampak, atau ada perempuan tengok tapi tak diterima persaksian. Maklum nampak, tak percaya hang tanya mat. Tengok-tengok mat tak balik lagi. Kan kanak-kanak maklum kata aku tengok dengan mata aku sudah nampak itu anak bulan. Tak boleh kira. Pasal apa? Perempuan dan kanak-kanak tidak diterima persaksian, maka Sya'ban digenapkan kepada 30. Boleh faham? 30 tu dipanggil hari Syak, dan haram dan tidak sah siapa puasa sunat pada hari itu. Baik. Siapakah golongan yang bila dia puasa pada nisfu akhir Sya'ban 16, 17, 18 sampai 30, dan juga dia puasa pada hari Syak, puasanya sah dan dapat pahala? Ada 3 golongan. Nombor 1, orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut, dia berpuasa yang hukum puasanya puasa wajib. Tadi saya abang kan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarah. Ini puasa hukum wajib, tak ada masalah. Puasalah sampai 30 Sya'ban, tak ada apa-apa. Boleh faham? Sebab Nabi ni tuan-tuan paling banyak puasa bulan Sya'ban, puasa sunat. Okey, yang ni dia puasa apa? Dia puasa wajib, dia puasa qadha. Yang kedua, orang yang bila dia puasa sah dan dapat pahala adalah orang yang ada sunnah muqtadah, iaitulah dia sudah pun berpuasa pada nisfu yang pertama Sya'ban, iaitu daripada 1 Sya'ban, hari itu dia jumpa hari Isnin, dia puasa Isnin. Dia jumpa hari Khamis, dia puasa Khamis. Ada orang kita dari Rejab lagi dia dah ambil. Ada orang kita Rejab lagi dia sapu sampai sebulan, Sya'ban pun sebulan. Betul tak? Kita baru duk cakap saja, saya tak nak buat. Kan? Jadi yang kita takat boleh buat apa dia? Isnin, Khamis. Isnin, Khamis. Baru ni tuan-tuan ambil Isnin, tuan-tuan ambil Khamis kemarin. Last Khamis sebelum nisfu Sya'ban. Betul tak betul? Okey. Kalau kita ada modal tu, maksudnya Isnin, Khamis kita dah ambil, maka selepas nisfu Sya'ban kita jumpa hari Isnin, kita jumpa hari Khamis, kita boleh puasa sunat. Faham? Yang terakhir, siapa nak puasa dan puasanya sah, dia puasa sunat, bukan puasa qadha, bukan puasa wajib, bukan puasa nazar, bukan puasa kafarah, dia puasa sunat tiap-tiap hari, dia mesti memulakan puasa itu dengan puasa nisfu Sya'ban. Bila? Hari Ahad ni. Boleh faham? Hari Ahad ni mati puasa hari Ahad, sebab mati puasa hari Ahad, mati boleh puasa hari Isnin. Ingat bila kita puasa hari Isnin, kita boleh puasa hari Selasa.
Bila kita puasa hari Selasa, kita boleh puasa hari Rabu. Tiba-tiba hari Khamis kita pergi buka, kita sudah pergi makan kenduri, maka hari Jumaat sampai 30 haram hukumnya kita puasa sunat. Boleh? Maknanya kalau kita ada modal, Isnin Khamis hari itu kita ambil, kita jumpa Jumaat, kita jumpa Sabtu, kita jumpa Ahad. Kalau kita nak puasa Jumaat, Sabtu, Ahad, kita boleh puasa qada saja. Qada Jumaat, qada Sabtu, qada Ahad, jumpa Isnin kita puasa sunat Isnin. Kita boleh dapat sunat Isnin dan Syaban. Kemudian hari Selasa, hari Rabu kita puasa qada balik. Lepas itu hari Khamis kita sudah ada modal Khamis, kita pun puasa hari Khamis, puasa sunat. Boleh faham ke tak? Nah, jangan salah faham. Dulu-dulu orang duk faham lagu mana? Ni nak ambil puasa ni 10 ni, dia kata hang puasa ada masa 1 hari bulan dulu. Ada kena mengena apa masa 1 hari bulan Syaban? Dia kata tok guru kata puasa awal Syaban tu mesti baru boleh puasa lah Syaban ni. Salah faham. Belik pertama awal Syaban ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 15 selang-seli pun tak ada masalah, teruih pun tak ada masalah, tak ada apa masalah dia nak kata. Yang nak jadi masalah bila orang tu tak ambil 15. Dia tak ambil 15, confirm selepas daripada tu 16 naik ke atas haram dia puasa sunat dan tidak sah. Kalau dia nak puasa juga, dia kena ada modal puasa sunat Isnin Khamis, dia boleh ambil Isnin Khamis. Kalau dia nak puasa juga, dia tak puasa hari 15, nak puasa juga, puasalah qada, puasa yang wajib. Kita pun bukan ingat, bukan? Ingatkah dulu-dulu masa duk main toy dulu, duk main 7 kasut dulu ni, masa zaman mereka ni main 0 point, ingat? Kan? Duk gunting tu. Saya duk main dengan geng-geng perempuan sekolah dulu, main gunting lah. Kan? Alhamdulillah aku jadi jantan juga. Allahu Akbar kabira, tuan-tuan. Kita waktu tu ingat tak kita puasa lagu mana? Orang perempuan ni pemain awal, kami 15 tahun baru wajib. Jadi macam anak saya tu, umur baru darjah 4, naik darjah 3, darjah 4, sudah main. Itu bendera merah Jepun lah. Sudah jadi orang dewasa. Jadi waktu tu dia nak kena semua yang kita kena. Maknanya dia kena tahu, dia kena jaga semua. Dia wajib atas kita, wajib atas dia. Allahu Akbar. Jadi maknanya puasa tu nak kena betul-betul. Tak boleh dah macam teluk celak kan. Masuk dalam bilik ayam, mandi, buka shower, sambil-sambil buka shower, buka mulut. Tak boleh. Kan? Batal puasa. Tertelan. Bukan tak boleh, tertelan. Tertelan nama. Abang kat mak kata tertelan, tapi sengaja telan. Kan? Masuk dalam bilik ayam, kencing, hak bawah dia buka ayam. Kan, hak mulut dia buka mulut, sambil-sambil dia buang ayam, dia buka pipe masuk ayam, hak bawah keluar ayam. Semua tu akal semua tu haram, batal puasa, semua kena qada. Pasal apa? Sudah wajib. Nampak? Jadi bila kita ingat macam tak ingat, ingat tak ingat, ingat tak ingat, qada. Pasal apa? Kita masih ada kesempatan berbuat demikian. Jadi saya ingat setakat tu kuliah kita, saya nak ucap selamat menyambut ibadah Ramadan. InsyaAllah kita jumpa dalam bulan Ramadan. Sebelum tu saya masih lagi jawatankuasa Yayasan Amal Negeri Kedah. Kami ambil kesempatan lah merayu masyarakat Islam, sama-sama menyumbang untuk bulan-bulan yang sangat istimewa ini. Pahalanya Masya Allah Tabarakallah. Jom kita bersedia untuk menyambut Ramadan. Saya buat kempen iftar Ramadan, tuan-tuan. Kita nak buat di Palestin, di Afghanistan dan banyak negara. Tuan-tuan, nanti saya akan masukkan nombor akaun. Kalau tuan-tuan tak bawa duit lah ni, kita boleh masukkan dalam akaun Yayasan Amal. Dan tiap-tiap kali tuan-tuan hantar ke akaun Yayasan Amal, ambil dia punya gambar slip tu, receipt tu, hantar kat saya. Sebab kita nak kena habaq di sana. Yang ni apa dia? Iftar Ramadan kah? Wakaf Quran kah? Wakaf telaga kah? Nah, tolong Ustaz. InsyaAllah kita kesian kat adik-beradik kita di sana. Banyak negara Palestin lah yang paling teruk. Nah, mereka sedang kesejukan, mereka sedang kelaparan, makan rumput, makan dedak haiwan, makan terpaksa. Pasal apa? Sebab habis. Mereka sedang diganyang oleh Israel, laknatullah alaih. Banyak tempat memerlukan kita
dan Allah Ta'ala akan sediakan yang terbaik untuk kita. Mana qasa malu abdin min sadaqah, tak kuranglah pahala sedekah yang seorang hamba bagi dengan sebab dia bagi sedekah. Nah, kita punya harta takkan kurang, dia akan bertambah berkat, tuan-tuan. Nah, bertambah kualiti dan kuantiti, insya-Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Yang baik dari Allah, salah silap itu kelemahan saya sendiri. Sementara itu saya bagi tahu sekali lagi, peluang siapa yang belum jadi ahli grup, ya, sebab orang perempuan saya nampak ramai bertambah. Siapa yang belum jadi ahli grup, ambil nombor telefon saya, hantar saya nak jadi ahli grup HIG. Jadi kita nak bubuh bahan dalam tu, senang, tuan-tuan boleh dapat ikuti bahan tu. Nombor telefon diriku, kau nak tanya apa pun boleh juga. Saya alu-alukan sebab miftahul ilmi as-su'al. Jalan ilmu ni tanya saya tak tahu, saya tanya mufti. Saya boleh hello. Tuan-tuan tak berani hello mufti kan? Saya tak apa. Jadi saya boleh tanya mufti. Dia tanya untuk guru lain. Nombor 013 488 1967. Nah, insya-Allah kita akan jumpa pada bulan depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma li qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan faballighna Ramadan faballighna Ramadan. Allahumma ansuril mujahidin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma ijma' kalimatahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arham mautahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum waj'alna ma'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan yang nak minta tolong saya masukkan duit ke dalam akaun Yayasan Amal, boleh mai serah kat saya. Saya nanti tolong masukkan. Bagi tahu tujuan dia tadi.